Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. And salam sejahtera. Okay, so untuk hari ni kita akan discuss berkenaan dengan revision bagi chapter 4. Okay, so untuk chapter 4 ni tajuk dia adalah kapasitor. Okay, so ni pun akan ditanya daripada soalan PSPM nanti. Okay, so first kali apa yang kita nak tengok kat situ adalah dia punya learning outcome dia. Okay, so kita recap balik apa yang you all perlu tahu dan apa yang penting di sini. Okay, kalau kita tengok kepada learning outcome ni, the first one dia kata dia ada dua subtopik saja. The first one adalah capacitance and capacitor in series and parallel. Maksudnya ada lebih kurang dalam 3 formula lah yang kena tahu di situ. And then untuk 4.2 adalah charging and discharging of capacitor. Okay, yang ni banyak sikit konsep Maksudnya kita melibatkan proses charging and then so proses discharging untuk capacitor. Dan ada berapa formula, ada berapa graf yang kita kena highlight lah. Okay, so kalau tengok pada yang 4.1, pertama dia katakan define capacitance. Okay, yang ni tak perlu risau lah sebab define capacitance ni kita dah tanya dalam soalan UPS. Yang penting adalah seterusnya iaitu use capacitance. Okay, bila kita nak use capacitance, dia katakan C equal to Q over V. So ini formula yang kita akan jumpa satu. Okay, C equal to Q over V. Maksudnya ada nilai capacitance, ada nilai charge and then ada nilai voltage ataupun voltage to the unit dia punya ada potential different lah maksud saya Okay, yang C, calculate the effective capacitance of various arrangement by using following formula. So kita nak cari efektif kapasitan. Okay, dalam kes ni yang banyak dia punya susun atur dia lah, dia punya susunan dia. Macam mana dia punya arrangement untuk series dengan parallel ataupun combination. Yang tu yang kita kena cari dia punya efektif. So kat sini kita akan jumpa untuk series dan juga untuk parallel. So untuk series ni kena highlight ni one formula dia. Okay, untuk parallel yang macam ni. Maksudnya kalau 1 over C tu untuk series, yang C equal to C1 plus C2 tu, itu adalah untuk parallel. Dia macam terbalik daripada resistance. So hati-hati. Kemudian untuk 4.2, pertama dia katakan state physical meaning of constant and use. Okay, kita akan tengok pada use tau equal to RC. Ini biasa akan tanya lah. So bila katakan tau equal to RC ataupun time constant equal to RC, kita kena ada nilai resistance, kena ada nilai capacitance. And then sketch. Okay, yang ni pun dia boleh tanya. Sketch QT and IT graph for charging and discharging process. So ada lebih kurang beberapa graf yang kita kena tengok. Okay, and then kita akan explain dia punya karakteristik dia juga. Okay, yang ni pun boleh ditanya. Okay, apa karakteristik bagi setiap graf tersebut. Dan kita akan cari ataupun kita akan use formula for calculate discharging or charging process. Okay, so untuk discharging ni kena tengok betul-betul Untuk discharging, this one formula dia. Okay, tu kena highlight Untuk charging process, okay, pun memang dalam soalan biasa dia akan letaklah charging ke. Okay, this one dia punya formula dia. Okay, then determine the time constant of an RC circuit. Ni samalah macam tadi determine the time constant tu maksudnya kita nak cari jugalah daripada graf tersebut Nanti saya akan bagi contoh soalan yang dia boleh tanya. Okay, seterusnya kita tengok kepada dia punya the list of selected formula. Apa yang ada diberi So dalam exam nanti yang diberi cuma C equal to Q over V. So ni ada dalam sama learning outcome. Okay, yang ni formula untuk series. Kena highlight kalau dah dapat soalan nanti tulis, okay, ni series. Okay, yang ni parallel punya untuk kapasitor. Yang ni adalah time constant, tau equal to RC. Dan ada untuk formula yang ni, so awak listkan di tepi. Macam buat macam remark sikit kat tepi. Discharging. Yang ni adalah charging. Dapat soalan? Terus yang ni supaya awak tak confuse dengan formula. So ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6 formula yang diberi. So maksudnya kalau ikutkan semua formula adalah. Okay. So kita pergi satu persatu Okay. First sekali bila kita bercakap berkenaan dengan kapasitor ni, okay, apa yang dikatakan sebagai kapasitor, kalau kita tengok kepada dia punya nota ke apa sebelum ni pun, kapasitor tu maksudnya dia lebih kepada device to storage the Okay, tengok boleh Kita katakan a device is capable of storing electric charge or electric potential energy Maksudnya dia boleh store dia punya electric charge lah. Okay, so daripada kapasitor ni dia ada banyak jenis tapi itu biasa dia jarang tanya soalan. Dia akan terus pergi kepada nilai kapasitor. Okay, so daripada kapasitor ni kita akan pergi kepada kapasitor. Okay, macam mana kita nak cari kapasitor ni? Biasanya dia adalah the ratio of the charge per unit volt. Okay, per unit electric, per unit potential different. Okay, so kat sini ni adalah kapasitor. Okay, ini adalah untuk kapasitor. Saya lihat Okay, Q tu adalah charge, electric charge dan unit dia adalah
Coulomb jangan confuse unit dia adalah Coulomb, okay, ataupun C. Okay, yang ni adalah potential different dan unit dia biasa kita pakai adalah voltage ataupun volt. Okay, volt kat situ Okay, so tapi unit untuk kapasitan pula, okay, yang ni adalah farad unit dia adalah F. That's why kalau kita dapat macam nilai 1 mikrofarad apa semua tu refer kepada kapasitan. Okay, part seterusnya kita pergi kepada nilai 1 farad. Biasa soalan tak tanya dah apa semua tapi yang sini nak highlight kat sini, biasanya kapasitan ni dia bagi dalam unit macam 4 mikrofarad, okay? Dia akan bagi macam picofarad, okay? 4 picofarad. So apa pun yang ni kena tahu macam mana nak convert pergi kepada SI unit. For example, kalau 4 mikrofarad dia akan dapat 4 darab 10 kuasa negatif 6 farad. Kalau picofarad dia akan dapat 4 darab 10 kuasa negatif 12 farad. Okay? Tapi yang famous adalah yang di atas ni lah. Yang ni jarang ditanya Okay. So kita tengok seterusnya kalau part yang lain tu dia jarang tanya sebab kita tak bercakap berkenaan dengan parallel plate capacitor. Kalau ingat lagi yang saya pernah tunjukkan C equal to epsilon not A over D yang ni yang bukan level kita lagi lah. Cuma kemungkinan kalau dia tanya tiba-tiba keluar. So yang ni kita berkira di mana epsilon not tu adalah permittivity of a free space. Ada dia punya nilai constant tu dalam soalan. A tu dia punya area of the plate dan D tu dia punya distance between two plate Yang ni soalan dia bertanya berkenaan macam melibatkan parallel plate So kita ada dia punya D, kita ada dalam ni dia punya epsilon naught, kita ada dia punya A di situ. So maksudnya dia boleh kira kapasitan juga. Okay. Tapi untuk level kita lebih fokus kepada this one lah. Okay. Macam mana nak cari dia punya nilai kapasitan, macam mana nak cari nilai charge, macam mana nak cari nilai voltage. Okay. So ni basic tengok dulu Okay, kemudian kita pergi kepada effective capacitance arrangement in series on parallel So untuk series ni, okay so series ni, okay kita tahu susunan series macam mana. So contohnya dikatakan this one point A, ada C1, ada C2. Okay, ini dikatakan sebagai series. Maksudnya dia susunan dia sama je. Okay. So bila kita dalam keadaan series ni, apa yang penting di situ yang perlu tahu, okay, dia daripada segi charge tu macam mana dia transfer. Okay. So bila kita tengok kepada complete circuit complete yang complete punya ni, contohnya ni adalah C1, ni C2. Okay. Ini dia punya V dia, voltage dia voltage different. Okay, charge tu dia akan transfer daripada negatif terminal pergi kepada positif tu direction dia lah. So dia akan pergi kepada plate, dia akan pergi kepada ni charge akan sampai dia akan pergi kepada plate negatif, positif, tapi current datang daripada positif. Current ni keluar daripada positif terminal current ni positif, this one negatif. Okay. So bila charge tu sampai pada kapasitor, so dia akan store lah dia punya charge tu sehingga lah dekat sini akan wujud nilai voltage. Akan ada dia punya potential difference sendiri. Biasa kita akan labelkan dengan VC lah. Okay. Dia punya potential difference on the capacitor. So ada nilai voltage dia berapa. Okay. So untuk series ni, bila kita tengok dekat sini, bila charge tu datang pada ni, charge dia datang pada laluan yang sama, bermaksud okay, Q1 dia akan sama dengan Q2 dan ni pun akan sama dengan Q total. Ni kena tahu konsep pertama. Okay. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q total. Dan bila kata dia dah sampai, dia dah ada charge pada
Okey. Sorry gangguan sedikit sebab ada panggilan telefon daripada pengurusan. Okey. So kita continue Maksudnya bila bercakap dengan bercakaplah bila kita discuss berkenaan dengan konsep bagi series ni, charge yang lalu pada Q1 dengan Q2 tu adalah sama. Okey, sudah sama dengan charge Q total. Macam mana kita nak kira Q total ni? Biasanya Q total ni kita boleh calculate daripada nilai C effective times dengan voltage ataupun times dengan dia punya potential difference dia lah. Okey, so bila katakan Q tu dah dalam keadaan sama, okey. Okey, bila kita nak kira yang series ni, okey, Q total ni dia sama juga dengan Q1, Q2, tetapi dekat sini yang penting yang kita kena ingat, okey, dia punya nilai V ni, okey, V1 dengan V2, dia akan wujud V1 dengan V2 sebab bila ada charge, ada capacitance, dia akan ada voltage. Okey, dekat sini V total ni, V supply ni pun macam mana, dia tetap lagi V1 tambah dengan V2. Sini ada V2, sini ada V1. Okey, ni yang kena pegang konsep yang ni pula Ni adalah untuk series. So daripada sini yang kita boleh calculate nanti V sama dengan Q over C, Q total over C effective, sama juga dengan sebab dia akan dapat macam ni kalau Q1 sama dengan C1 V1, ataupun Q2 sama dengan C2 V2. So bila dari situ kita boleh keluarkan formula sama juga dengan Q1 over C1 tambah dengan Q2 over C2. Dan tadi kita dah katakan Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2. So dia boleh keluarkan semua ni, dia boleh macam cancel kiri kanan. So yang tinggal nanti apa yang kita akan dapat adalah 1 over C effective sama dengan 1 over C1 tambah 1 over C2. That's why kita dapat formula sebegini. Okay, tu konsep dia lah Okay. Ni adalah untuk series. Nanti cuba highlight balik semula Kemudian kalau untuk yang parallel pula, kalau untuk yang parallel punya, so kalau untuk yang parallel ni biasanya daripada point A dia akan pergi kepada point A dia akan pergi kepada C1, dan dia pergi kepada C2, dia combine dekat sini, so ni akan dapat yang B lah. Maksudnya dekat sini kalau dalam complete circuit punya, apa yang kita akan dapat nanti, ni dia punya V dia, sini akan dapat C1, C2, so ni akan dapat point dia. Dekat sini nilai charge tu pun dia akan transfer daripada negatif terminal. Charge-nya dia akan transfer daripada negatif terminal, tapi bila dekat sini ada junction, charge tu dia akan split. Dia akan pecah, dia akan berkongsi lah, maksudnya C1 kepada C2. Maksudnya sini akan ada Q1, sini pun akan ada Q2. Maksudnya dalam kes sekarang ni, Q total ni dia tak akan sama dengan C1, dia tak akan sama dengan Q2. Tetapi Q total ni dia akan sama dengan Q1 tambah Q2. Sebab apa? Bila charge tu dia datang sini semula, dia jumpa balik Q1 dengan Q2, so dia akan dapat balik Q yang sama lah. Dia akan balik pergi pada positif terminal. Macam itulah proses dia. So ni konsep asas yang pertama. Kemudian bila kita ada Q1, kita ada Q1, C1, Q2 dengan C2, bermaksud kita akan ada V lah. So kita boleh kira V1 sama dengan Q, sebab dia datang daripada formula Q equal to CV. So dia akan dapat sama dengan Q1 over C1 dan V2 sama dengan Q2 over C2. Dia akan ada nilai. So kita boleh kira lah kat situ berapa dia punya nilai voltage dia ataupun potential difference. Tetapi untuk konsep potential difference ni, sebab dia parallel, V supply tu ataupun V total tu dia akan sama dengan V1 sama dengan V2. Ini konsep dia. Dia macam terbalik dia kan. Kalau series, charge yang sama, V yang tak sama. Tapi kalau katakan parallel, Q yang tak sama pula tapi V dia akan sama. So daripada sini apa kita akan dapat? Kita akan guna konsep yang Q total ni. So Q total, Q total sama dengan Q1 plus dengan Q2. Ni saya buat untuk dua kapasitor je So sini dia akan dapat Q sama dengan C, V kan. So dia akan dapat C effective V total sama dengan C1 V1 tambah dengan C2 V2. Yang kita kata tadi V total sama V1 sama V2. So ini kita boleh cancelkan. So kita maksudnya cancel tu sebab dia boleh keluarkan V Ni saya buat ringkaskan So kita akan dapat nanti last dia adalah C effective sama dengan C1 tambah C2. So ini formula yang kita dapat untuk
parallel punya. Okay. So, nak identify betul-betul lah apa yang berlaku pada series, apa yang berlaku pada parallel. Okay, kemudian kalau katakan ada soalan yang melibatkan series dengan parallel kan, dia punya combination dia. Macam mana kita nak selesaikan? Contohlah saya bagi okay, dia ada macam point A, ni saya bagi yang simple punya lah dia ada C1, okay, kemudian dia ada C2, dia ada C3 macam ni. Okay, macam mana kita nak selesaikan dia soalan macam ni point B. Pertama dia macam mana pun dia kena jadikan daripada A ke B tu adalah one way. Tapi bila sekarang ni sampai dekat sini, okay, dia ada junction, maksudnya kita selesaikan part di sini dulu. Okay. So dua kat sini ni dikira sebagai parallel. So bila parallel kita terus kepada CX sama dengan C2 tambah C3. So apa akan dapat sekarang ni? Dia akan dapat bentuk macam ni lah yang terbaru. A dia akan jadi C1 CX dengan B. Okay. So maksudnya kita selesaikan yang mana yang tak jadi one way. Maksudnya kalau ada speed saja, selesaikan yang kat situ dulu. Ataupun nampak tempat situ macam banyak kapasitor. Okay. So bila sekarang ni kita dah nampak sini dah jadi one way, so apa kita buat? Kita pun selesaikan yang ni. Jadi adalah secara series. So bila series pula apa yang dia akan dapat? 1 over C effective equal to 1 over C1 plus 1 over CX. Okay, so kita akan dapat C efektif tu berapa nilai. Okay, maksudnya kita dah boleh selesaikan lah kat sini dia punya nilai C efektif. Okay, dapat dalam unit farad. Okay, apa pun saya nak highlight dekat sini satu lagi, ni penting kadang-kadang mistake. Bila sampai dekat sini, bila kita kira semua ni, pun dapat satu point lah kat sini. Okay, jangan lupa yang ni adalah masih lagi C efektif. So nak dapat jawapan dia mesti C efektif, katakanlah kita dapat kat sini 1 over CY. Contohlah so dia mesti akan dapat C efektif, kita terbalikan dia Okay, kita pun dapat satu nilai lah contoh Okay, kita dapat satu nilai contoh kat sini CY. So apa kita akan dapat nanti mesti akan kira 1 over CY. Okay, baru akan dapat jawapan tu berapa. Jangan terlupa nak nak kira satu bagi yang jawapan tadi dulu So tu dapatlah contoh dia. Okay, so ni untuk series dengan parallel. Okay, kemudian kita pergi kepada yang proses charging dengan discharging. Okay. So untuk proses charging ni, okay, apa yang akan ada dalam circuit tu dia akan ada biasanya bateri ataupun potential different ataupun electric potential. Okay, dia akan ada resistor, dia akan ada kapasitor. Okay, dia akan sambung macam tu lah. So dia akan ada switch semua lah. So dia complete kat situ. So untuk proses charging mesti akan ada bateri. So ada resistor, ada kapasitor. Itu simbol untuk kapasitor saya lupa beritahu tadi. Okay, so untuk proses charging ni apa maksud dia? Maksudnya dia akan bagi charge kepada kapasitor. Okay, so bila dia bagi charge kepada kapasitor tu, maksudnya asal tu kapasitor tu dalam keadaan kosong. Okay, so ni kalau kata kita tengok daripada segi graf, asalnya kapasitor tu dalam keadaan kosong. Okay, so ni kita kira pada kapasitor So apa yang berlaku daripada kosong dia akan naik satu nilai tu. Dia akan naik sampailah dia jadi dikatakan sebagai saturated. Pada masa tu nilai Q tu dah jadi maksimum. Maksudnya dia dah jadikan sebagai, kita boleh katakan dia adalah fully charging lah. Okay. Sama juga bila katakan Q dapat macam ni, dia punya graf untuk V dengan T pun dia akan dapat yang sama juga. So dia akan naik macam tu juga. So ni adalah dia punya V naught dia. Okay. Tetapi untuk current pula, okay, so untuk current, sebab current ni kita kira pada resistance Okay, so graf untuk current ni apa yang akan berlaku? Okay, sebab current pada resistor, bila katakan charge semakin berkurang, maksudnya bila dia sampai, ni proses kalau itu awak check balik video yang sebelum ni, dalam chapter ni, sebab bila dia transfer charge, bila dah hampir fully charging, charge tu semakin perlahan sampai. Okay, asalnya banyak tapi dia dah sampai tepu semakin berkurang. So bila berkurang, current pun akan berkurang. So maksudnya current pun dia akan daripada maksimum, dia akan drop sampailah dia nak menjadi zero. Ini adalah untuk proses untuk current bagi proses charging. Kita balik So daripada segi equation ataupun formula pula sini akan kita pakai Q equal to Q naught 1 minus exponent negative T over RC. Ini pun sama juga V equal to V naught 1 minus exponent negative T over RC. Okay, kat sini kita akan guna I equal to I naught exponent negative T over RC. So nanti nak kena pandai gunalah formula ni Kita akan tengok dalam solution macam mana. Okay, kemudian okay, ni yang cakap kalau nak tahu proses charging apa semua nanti refer balik kepada nota saya yang
kapasitor punya kita dah belajar dulu tu tu saya ceritakan detail. Okey, kemudian untuk proses discharging. Okay, discharging proses. Apa maksud discharging proses ni? Discharging proses tu maksudnya dia buang cas lah. Dengan kata mudah bahasa mudah dia buang cas daripada kapasitor. So, macam mana dia buang? Okey, kita ada kapasitor. Okey, kita ada resistor. Okay, dia tak ada bateri dia connect macam tu je, complete. So apa yang berlaku? Cas tu dia akan keluar semula. Okay, so current pun akan keluar daripada sinilah. Itu adalah current, sebelah tu adalah charge. Dia opposite direction Okay, kalau tadi daripada charge tu daripada negatif ke positif, ni dia terbalik pula daripada negatif kapasitor pergi ke arah positif kapasitor pula Ini positif, ni negatif. Okay, so dekat sini ni daripada segi graf dia yang kita nak tengok, okay, charge dengan time. Okay, asalnya kapasitor tu berada maksimum. Kapasitor ni. Dia punya charge dia maksimum. So dia akan drop sehinggalah dia dapat zero. Okay, sama juga untuk voltage. Okay, bila kapasitor berkurang, bila charge tu berkurang, kapasitor pun dia punya voltage pun akan berkurang. Dia pun akan dapat graf yang sama. Okay, tetapi untuk current pula, current pun samalah. Bila kata charge tu maksimum, current pun maksimum. Tapi bila charge tu berkurang, current pun akan berkurang. Cuma current tu dia dah jadi opposite direction. So apa yang berlaku? Okay, ni adalah T, this one adalah I. Dia akan dapat pada negatif I0, dia akan turun macam ni graf dia. Kalau ikutkan dia sama je, tapi kat sini dia menunjukkan direction of current tu opposite dengan direction yang untuk charging tu je. Okay, that's why kat sini kalau kita tengok kepada formula dia, dia akan dapat I, dia akan guna I equal to negative I not exponent negative T over RC. Okay, manakala untuk proses discharging untuk charge, Q equal to Q not exponent negative T over RC. Manakala untuk voltage, dia akan dapat V equal to V not exponent negative T over RC. Okay. Okay, itu ada proses discharging. Macam mana tahu proses dia? Tengok bolehlah video Okay, maksud saya refer balik kepada video ataupun pada yang kita dah pembelajaran sebelum ni berkenaan charging dengan discharging proses. Yang ni kita nak highlight je apa yang penting. Kemudian yang satu lagi yang kita nak kena clear adalah berkenaan dengan time constant. Okay, so bila kita discuss berkenaan dengan time constant, bercakap berkenaan dengan time constant, okay, apa yang kita tahu kat sini time constant ni formula dia adalah tau equal to RC. Tetapi dia berbeza untuk charging dengan discharging. Okay, daripada segi graf ni kalau kita tengok kan, okay, untuk charging ataupun discharging paling mudah charging ataupun discharging. Okay, kalau kita bercakap berkenaan dengan Q ataupun V, okay, untuk proses charging ni maksudnya dia akan achieve 63% daripada Q0 ataupun 63% daripada V0. 63% Q0 ataupun 63% of V0 untuk proses charging bagi Q dengan V. Manakala untuk discharging pula dia akan capai 37% Q0 ataupun 60 ataupun 37% V0. Okay. Tetapi untuk current, untuk current pula, untuk current, dua-dua ni dia akan capai 37% I0. Dia sama je. Apa maksud dia ni? Kalau kita tengok daripada segi graf, daripada segi graf ni, kalau katakan this one adalah graf charging, QC, C tu unit untuk charge kat coulomb dengan time S, dia akan dapat graf macam ni. Ni dia punya nilai Q0. Maksudnya bila dia achieve daripada 0.63 Q0. Bila kita buat extrapolation, di sini, ni adalah nilai time constant dia. Itu adalah nilai time constant dia. Boleh clear? Guys. Maksudnya kita nak cari daripada graf lah. Time constant dia berapa nilai. Kalau ikutkan formula kita biar tahu equal to RC, tapi kadang-kadang soalan dia tak bagi R, dia tak bagi C. Dia bagi graf. So graf kita kena clear perkataan yang ni lah. 63 dengan 37. Apa maksud 37 ni pula ni? Maksud 37 ni, kalau katakan ni untuk charging charging. Kalau untuk discharging pula, bagi kita tahu graf discharging tu bentuk macam ni QC dengan SC. So graf dia akan dapat daripada Q0,
Okay, dia akan turun macam ni. Okay, so bila kita buat extrapolate, okay, pada nilai 0.37 Q0. Maksudnya kalau Q0 tu 100, okay, pada nilai 37 lah. Kita pun buat extrapolation dan turun ke bawah. Okay, nilai yang kita dapat kat sini ni, okay, ni adalah nilai time constant dia. Ini daripada segi graf lah. Okay, so inilah nilai T ni maksudnya kita boleh gantikan dalam formula-formula tadi lah. Okay, kita boleh dapat ini, ni secara basic dia. Okay, tetapi kalau untuk current pula, okay, current ni, time constant dia, okay, current, dia tak kisah dia untuk charging ke discharging ke, dia dua-dua adalah sama. Maksudnya, current ni kalau ikutkan dia punya graf tu dia sentiasa exponential lah, dia sentiasa drop. So dia akan dapat I0, okay, graf dia akan turun macam ni. Okay. So dekat sini apa kita akan dapat? Okay, ni akan jadi 0.37 I0, okay, ni akan dapat nilai time constant juga. Okay, so tak perlu nak carilah kebanyakan. Biasanya kalau soalan, okay, daripada graf ni, apa kita boleh dapat? Daripada graf ni, kita boleh dapat tau. Lepas tu kita pun dia bagi soalan macam nilai kapasitan. So tau equal to RC, kita boleh cari berapa nilai resistan. Ataupun dia bagi resistan, boleh cari nilai kapasitan. Okay, lepas tu daripada kapasitan, boleh cari berapa nilai efektif kapasitan pula kan. Boleh cari C1, C2 tu kemudian cerita lah contoh. Okay. So ni adalah untuk charging ataupun discharging. Okay, sebab dia tak minta nanti tulis ayat panjang untuk apa masuk time constant apa semua, dia lebih kepada graf daripada formula dia. Okay. Okay, so bila dapat time constant ni pun, yang ni pun kita boleh gantikan dalam I equal to I0 exponent negative tau T over RC. Okay, T over RC. Atas tu dia punya time constant bawah tu dia punya RC. Atas tu dia punya time, bawah tu dia punya time constant. Sorry Okay. Seterusnya kita tengok kepada soalan. Apa soalan tu boleh tanya Okay, ni soalan final exam. Okay. So untuk soalan PSPM ni, biasanya untuk kapasitor ni untuk PSPM, dia punya peruntukan markah dia sama ada 9 ataupun 10 markah. Tapi settle lebih kepada 10 lah. Okay. So kita akan tengok kat situ. Macam mana dia punya pecahan soalan dia. Okay. Itu PSPM markah dia So dia ni pun lupa beritahu kapasitor ni dia adalah soalan nombor 3. Soalan nombor 3 1 mechanical wave, 2 electric current. So soalan nombor 3 adalah kapasitor. Okey. So kita tengok contoh soalan ni, saya dah buat solution supaya cepat sikit. Okey. So biasanya soalan pertama dia akan minta cari efektif kapasitor, minta cari total charge ke, minta cari dia punya electric potential. So itu kita nak highlight kat sini Okey, so bila dia bagi diagram macam tu, identify dulu dia series ke parallel ke, ada berapa circuit, ada berapa kapasitor yang terlibat, sama tak sama ke. Okey, kita tengok soalan contoh. Okey, figure 3A show 5 identical kapasitor. So bila keyword identical tu maksudnya dia adalah kapasitor yang sama. So dia bagi nilai 8 microfarad. Okay, connected between point A and B. If the voltage supply across A and B is 12 volt, calculate the effective capacitance. So apa yang kita perlu buat bila kita nak kira effective capacitance, kita tengok dulu. Okay, C2, C3 ni adalah series. C4, C5 pun adalah series. Tetapi combination C2, C3 dengan C4, C5 tu adalah parallel. Dan C1 pula dengan combination semua tu adalah series. C1 dengan combination semua ni. Combination yang 4-4 kapasitor tu adalah series. So bila kita nak selesaikan, kita selesaikan bahagian di atas ni dulu. Sini junction, okay, nak selesaikan dalam ni. Tapi nak selesaikan yang kat dalam ni tak boleh sebab ada pecah lagi. So selesaikan yang dalam dulu. That's why first kita buat C2, 3 dan C4, 5. Tapi sebabkan dia nilai C semua yang sama, 8 microfarad. So kita kira satu pun dah cukup lah. Maksud saya macam ni. Kita kira untuk C2, 3. Ni formula dia. So bila buat gantian, ni kena betul nilai mesti micro kena masukkan. So sampai dekat sini, okay, sampai dekat sini apa kita perlu buat kita perlu ganti satu-satu. Okay, kemudian kita pindahkan semua, dapatlah C23 sama dengan 496 dan nilai C23 ni sama dengan 45. Okay, so ini biasanya untuk konsep ataupun gantian, dia akan bagi markah 1. Kemudian bila kita dapat yang tu, okay, seterusnya dia punya diagram tu akan jadi bentuk macam ni lah. So C23, C45, C23, C45 sekarang ni dalam keadaan parallel. So kita pun selesaikan yang parallel dulu. So macam ni kita akan buat. Okay, so untuk yang parallel ni, dia akan jadi macam ni. Okay, sebab dia parallel, terus saja guna formula this one lah.
Okay, so gantian. Sama juga gantian, kita dapat jawapan. So ini lebih kepada gantian. So apa dah dapat ini? Dia akan jadi macam ni pula. Seterusnya. Dia akan dapat C1, CX. Okay, so dia pun C1 dengan CS tu adalah dalam keadaan series sebab dia one way, walaupun one way tu dikira series. So kita pun guna formula untuk series punya gantian dia nilai yang betul. Sebab CS tadi dapat 8, C1 pun 8. Ni jangan dia boleh keliru sebab nilai sama-sama je. So kita pun kira C efektif dapatlah 4. So jawapan dia untuk C efektif ni adalah 4. So ini dia akan jadi jika kat sini gantian, sini akan jadi sebab dia 4 markah sini dia kira gantian, sini dia akan jadi gantian dengan semua ni. Dia akan dapat gantian jawapan unit 1. So 3 markah untuk soalan di atas. Soalan yang first. Kemudian soalan yang kedua. Total charge capacitor. Ni lagi mudah lah sebab bila kita dah kira C efektif terus kepada Q equal to CV je. Yang maksudnya C itu adalah C efektif dan V itu adalah VAB. Okay, so apa kita akan dapat nanti? Okay, Q equal to C efektif VAB. So gantikan nilai ni kat dalam bawah. Tapi ingat betul-betul micro tu bawa sama sebab tu adalah prefix dia. So dia gantikan dengan voltage 12. So dapat dia punya charge tu jawapan dalam unit coulomb. Semua ni dikira sebagai gantian jawapan unit 1. Rumus tak ada markah So sini akan dapat 4 markah. Okay, itu soalan pertama. Soalan yang kedua. Okay, bila bertengok pada soalan kedua ni dia akan pergi kepada charging dengan discharging process. That's mean 4.2 punya question chapter lah. Okay. So dia bagi diagram bila awak nampak ada dia punya electric potential, ada resistance, okay, ni ada V, ada R, ada C. So, dia akan pergi kepada proses charging biasanya. Kalau tak ada bateri, tak ada electric potential, dia akan pergi kepada discharging. So soalan dia, okay, figure 3B show a direct current circuit when switch S1 is closed, the capacitor is charging. Okay, charging. So bila charging, check balik apa formula-formula yang kita pakai. Okay. Pertama, calculate the time constant. Okay. Bila kita nak cari time constant ni, awak tengok dia bagi nilai R 30 micro ohm. So yang ni convert bagi kepada 30 darab 10 kuasa 6 ohm. Sorry, micro pula lah. Saya pula yang silap Sorry, 30 mega ohm. 30 mega ohm. So mega darab 10 kuasa 6. Kemudian dia bagi juga nilai kapasitan 5 microfarad. Okay, ni baru mikro so apa kita akan dapat nanti, dia akan jadi 5 darab 10 kuasa negatif 6 farad. And dia bagi juga voltage sama dengan tadi atas tu, 20 volt. Okay, so bila kita carikan constant, first terus kepada formula tau equal to RC. Time constant equal to RC. R ada, C ada. So gantian. So dapatlah jawapan dia. Okay, so yang ni boleh dapat GJU1. So be careful lah. Salah aja negatif ke tertinggal buat ataupun terlupa yang nilai kat sini. Okey, yang ni biasa yang menyebabkan hilang markah habis semua jadi salah ataupun unit ni. J dengan U ni gantian. Terus pas satu markah so jangan hilangkan. Okey, kemudian soalan yang kedua. Kita pergi soalan question number 2. Okay, soalan dia minta calculate the time taken for the charge to reach 25 of its maximum value. Okay, soalan tu dia dah tanya berapa time taken. Bukan time constant, time taken. Untuk charge tu sampai 25 maximum value. Maksudnya dia nak sampai Q dia tu, yang kita kira Q tu sampai 25% daripada Q0. Okay, ini ada proses untuk charging kan. Sebelum charging, kita pakai this one punya formula. Okay. So dia punya Q ni pun kita boleh gantikan dengan 0.25 Q0. So kita pun gantikanlah. Q ganti kat sini. Tapi dengan Q0 ni kita boleh cancel kiri dengan kanan. So dia pun tinggal 0.25 sama dengan 1 eksponen negatif. And 1 minus eksponen negatif T over RC. Dan RC ni pula kita boleh gantikan dengan time constant. Kita dapat tadilah 150. Kalau salah habis masalah ini. Okay. So bila kita gantikan kat sini. Okay, kita pun kira. Okay, ni dah cancel. Dapat macam ni. Satu pindah ke sebelah. Kita dapat negatif 0.75. Okey, yang kat sini pula kita akan dapat negatif eksponen negatif time apa tu? Time taken over 150. So negatif kita boleh cancel lagi. So yang tinggal adalah 0.75. Tapi bila kita nak hilangkan eksponen tu, kita kena letak depan ni adalah ln. Ya, ni pun akan jadi ln juga. Okey, maksudnya daripada sini kita letak ln 0.75. Okey, bila kita nak letak ln yang bahagian belakang ni, okey,
Yang atas ni dia akan bergerak pergi ke depan. Dia akan jadi T/150. Lepas tu kita akan ambil ln eksponen 1. Ln eksponen 1 sama dengan 1. Okay, lepas tu kita kira lah macam biasa. This one. Kita kira macam biasa, dapatlah ln 0.75 sama dengan negatif 0.288. Di sini pun ada negatif, negatif dia akan cancel. Dan dapat cancel tu, so terus kira T darab dengan T sama dengan 0.288 darab dengan 150. So dapatlah dia punya time taken for 25%, dia nak achieve 25% of the maximum of charge adalah 43.2 second. So dapat jawapan di sini. Okay. Banyak juga markah Kita akan tengok balik berapa markah dia. Sebab dia bagi 6 tu bagi 6. Okay. Maksudnya kat sini boleh jadi sampai JU1. Okay, sini boleh jadi gantian 1. Sini adalah konsep 1. Okay, dia boleh jadi sampai 3. Ini boleh jadi sama ada tadi gantian 1 ataupun ni macam alternatif markah Di sini boleh jadi gantian 1 JU1. Okay, maksudnya sini boleh jadi 2 ataupun 1. Sini dia boleh jadi 3 ataupun 4. Okay. Ada konsep. Okay, rumus gantian tu Okay, kemudian kalau sana tadi 2, sini 3. Okay, sini 3, dia jadi 5, so markah final 1. Tetapi yang kemungkinan besar, markah sini adalah 1. Okay, markah kat sini 3, so dia dah ada 4 kan. So yang tinggal kat sini adalah 2 lagi. Okay, so sketch a graph of current against time. Okay, bila kita sketch a graph ni, biasanya markah untuk graph ni, sketch dia tak perlu nilai detail dia akan bagi kepada markah label dengan unit 1. Betul semua kiri kanan maksudnya. Betul-betul dapat 1 markah. Kemudian satu lagi dia punya shape dia. Ini macam label semua inode ni Shape tu adalah betul, ini betul. Maksudnya ni adalah D1, ni D1. So kita akan dapat markah sini adalah 2. So sini akan dapat 2 markah. So total tadi 6. Okay, so 6 tambah 4 tadi dapatlah markah dia 10. Okay, so ni untuk graph bagi current against time. So hati-hatilah sebab graph dia boleh jadi Q against time, boleh jadi V against time ataupun I against time. Dan yang ni boleh jadi untuk charging, discharging, sama juga untuk voltage. Tetapi kalau untuk yang I ni graph dia bukan sama je lah, cuma dia opposite direction je. Okay, so habis untuk chapter 4 untuk revision. Langkah seterusnya apa perlu buat? Awak buka soalan ulang kaji. Okay, boleh ulang kaji chapter 4 pada GC dan boleh buat latihan di situ. Yang mana satu? Okay, buka pada GC 2 soalan yang di sini. Okay, saya telah besarkan Okay, daripada mana? Ulang kaji chapter chapter 4 kapasitor So ada soalan dia, saya tunjukkan satu contoh soalan. Okay, ada soalan nak tanya awak boleh uji di sini berapa soalan dia dan ada markah yang diberilah. Ada markah pula, ada final answer. Kalau katakan macam tak clear ke apa semua, nanti boleh tanya saya kembali lah. Kita jumpa lagi. Okay. So, untuk hari ni, settle untuk revision bagi chapter 4. Nanti kita akan continue dengan chapter 5 pula untuk revision. So, terima kasih semua. Kalau ada apa-apa masalah ke, ada benda yang masih ada kekeliruan apa semua, tak clear ke, tak faham, tak jelas ke, atau apa-apa yang berkaitan dengan dia, nak understand ke, okay, boleh tanya saya semula. Okay, so kita jumpa lagi. Terima kasih semua. Okay, good luck untuk chapter 4. Thank you.